Kalau tengok di pagi tu masa kami tengah copy paste video yang saya rakam ke external Syekh Husri. Masa tu Syekh Husri kata, subhanallah, mudah hari ni ilmu boleh dirakam. Lepas tu Syekh Husri pun beritahu berkat saya masa tu begitu. Maknanya akan datang Allah menjadikan benda-benda ni sebagai pemudah cara untuk ilmu. Jadi tak ada alasan tak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan dia tidak mampu untuk ilmu kerana dia tak ada kelas. Saya tinggi nak belajar tapi tak sempat. Ada video ada, rakaman ada, download internet boleh. Contoh kan. Jadi tak ada alasan untuk orang tu tidak mendalami ilmu Islam. Baik, yang kedua para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah sebelum masuk yang kedua. Kadang-kadang saya sendiri masih jadi terlibat, masih jadi pimpinan lah liling gitu. Dia pegang pembarang juga. Kadang-kadang kita tak sempat di kelas. Contoh ada satu kali tu saya tiba dapat phone, ada seorang sahabat yang meninggal dunia di Skandaria daripada Singapura kan. Jadi Presiden Singapura telefon saya, tanya macam mana nak berusaha sebab tak ada pengalaman. Tak pernah selama ni orang Singapura tak pernah meninggal di sini. Dia tak tahu nak buat macam mana. Jadi saya adakah masa tu masa saya jadi presiden saya kerah. Atau kalau saya berkerah tak, maafkan saya ada kelas. Yang mati telah pergi. Kalau begitu nak aja kan. Tanya ke orang tu dia pening macam mana usul nazar. Jadi masa tu saya pun terpaksa meninggalkan kelas. Jadi kadang-kadang kita terlibat dalam organisasi, ada part-part tertentu kita tak sempat nak ke kelas. Tapi dalam masa yang sama Allah mempermudahkan, ada rakaman, ada video. Saya nak Umar tak dapat dengar live, tak ada rakaman masa tu. Pun begitu tidak mengambil peluang untuk tidak menghadiri kelas. Maknanya minta kawan kalau nanti cerita balik apa yang kamu dapat masa kelas tadi dengan Rasulullah. Jadi hal ini lebih mudah. Kita bukan takat boleh dengar bil makna, kita boleh tengok terus apa yang disampaikan oleh mana-mana pembentang. Jadi para hadirin, ada masa-masa kadang-kadang kita tak sempat, tapi dalam masa yang sama jangan kita rugi dengan tak mendapat langsung. Jangan pula langsung tidak berusaha untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah hari ini BCM buat program seperti ini, dia memberikan kemudahan untuk kita mempelajari sekurang-kurangnya hadis-hadis Nabi dan beberapa maklumat yang berkaitan. Alhamdulillah. Walaupun bukan semua. Yang kedua para hadirin, kisah ini menunjukkan bahawa seorang Muslim itu juga seharusnya memikirkan soal kehidupannya di dunia. Sayyidina Umar tetap mengusahakan perniagaannya dalam menyara keluarga beliau sehingga beliau tidak berkesempatan untuk bersama dengan Rasulullah SAW setiap hari. Walau bagaimanapun, pekerjaan sama sekali tidak menghalang beliau daripada mendalami Islam dan bersama-sama dengan perjuangan Rasulullah SAW. Berusaha di dunia tak ada masalah, tapi jangan sampai menghalang daripada kerja-kerja Islam. Awak kenapa tak terlibat dalam perjuangan? Saya tak wani yang kita potong. Itu yang tak betul. Kenapa awak tak mau? Saya sibuk dengan bisnes ni. Nanti kalau saya belajar 2 jam belajar tu, kalau fikir-fikir 2 jam tu saya boleh dapat untung berapa banyak tu kalau saya terlibat dalam bisnes. Maknanya dia sampai ke tahap itu. Jadi ini yang tidak dibenarkan oleh Islam. Okey, jangan tinggalkan dunia. Perlu dalam masa yang sama, dunia itu tidak menghalang kita untuk dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bertepatan dengan firman Allah Taala surah Al-Qasas ayat 37 yang berbunyi, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang bermaksud, carilah akhirat di dalam apa yang telah diberikan kepada kamu oleh Allah dan janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Cari akhirat, jangan lupa nasib di dunia. Okay? Cantik ibarat Al-Quran. Hendaklah kamu tujuan utama akhirat. Hendaklah kamu mencari akhirat, tapi janganlah kamu lupakan nasib kamu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik terhadapmu. Janganlah kamu mencari kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Saya teringat apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusri bin Rushdi Al-Hasani semasa beliau menghuraikan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah sekitar tahun 1999 di Ruwa Al-Atraq, Masjid Al-Azhar Syarif. Kawan-kawan tahun 1999 di mana? Sekolah. Ya, sekolah dah. Tua saya Saya sampai akhir 1999. Ini sebelum pergi, saya dihantar ke Tonton. Kami pun pergilah ke kelas di sekitar Azhar tu kan. Walaupun banyak agak fast sebab kita masa baru sangat sampai. Jadi antara benda yang saya sempat ingat lah, satu Fadilatul Syekh Yusri
baca satu kitab tasawuf di Masjid Al-Azhar, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, pagi-pagi sekitar pukul 9 pagi gitu. Sebelum beliau pergi ke, setiap hari Sabtu, ingat lagi, setiap pagi Sabtu beliau akan baca, dan selepas tu beliau akan pergi ke hospital lah untuk bedah mana-mana orang yang perlu bedah. Jadi sebelum semasa di luar acara tu, antara benda yang saya ingat adalah Syekh Yusri secara kasarnya pernah menyatakan, beliau menyatakan bahawa seorang sufi itu apabila dia berdoa, dia sebenarnya bukanlah mengharapkan apa yang didoakannya, kerana dia sangat yakin bahawa Allah telah memutuskan yang terbaik buatnya. Namun dia tetap berdoa dan memohon kepada Allah kerana Allah menyuruhnya berdoa. Ya, seorang sufi, orang yang jiwa dia ada jiwa tasawuf, jiwa yang hampir kepada Allah, secara hakikatnya dia berdoa bukan sebab nak doa pun. Sebab bagi dia, apa sahaja diputuskan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk dia. Sebab Allah tidak akan menzalimi dia. Allah akan memilih yang terbaik. Kalau yang terbaik itu kesakitan, maka kesakitanlah yang terbaik, supaya dia sabar, menambahkan pahala dia. Jadi dia berdoa pada hakikatnya bukan sebab dia nak apa yang dia doa. Dia berdoa sebab apa? Sebab Allah suruh dia berdoa. Sebab itu tanda dia seorang hamba. Adapun isi kandung doa, tak. Lepas tu bila kita berdoa, dalam masa doa kita kena ada satu perasaan bahawa serahkanlah yang terbaik kepada Allah. Satu kaedah sebut Allah ikhtar Allah taqtar. Pilihlah untuk tidak memilih. Pilihlah untuk tidak memilih. Maksudnya ketika berdoa, kamu segera sedar bahawa sebenarnya yang memilih yang terbaik untuk kamu bukan kamu, tapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sampai ada beberapa orang dia berdoa dia tak cakap apa. Contoh itu. Amin. Berdoa apa? Saya tak tahu apa. Sebab apa yang terbaik Tuhan akan bagi kepada saya. Okay? Tapi nak sampai dengan tahap ni susah juga sebenarnya. Kita kalau doa kita kadang-kadang, ya Allah bagi saya kejayaan. Bila ya Allah? Besok. Ya Allah, saya nak kejayaan besok, ya Allah. Besok ni saya nak kecil apa dia siap tetap lagi waktu kena bila Allah kena kabulkan doa dia. Jadi sebenarnya orang mukmin yang terbaik dia serahkan urusan kepada Allah. Pun begitu tidaklah menafikan bahawa dia tidak perlu berdoa sebab semua Tuhan dah tetapkan yang terbaik untuk dia. Dia berdoa tu tanda ubudiah, tanda dia sebagai hamba kepada Allah SWT. Apabila seorang sufi itu apabila dia bekerja, dia sebenarnya bukanlah meletakkan bahawa pekerjaannya itulah yang memberikan rezeki kepadanya, kerana dia sangat yakin bahawa yang memberikan rezeki itu adalah Allah, dan Allah telah pun menetapkan rezeki buatnya. Namun dia tetap bekerja kerana Allah menyuruhnya berusaha. Namun dia tetap bekerja kerana Allah menyuruhnya untuk berusaha. Awak kerja sebab apa je doktor contoh? Sebab kerja boleh dapatkan duit? Tidak. Seorang yang jiwa dia ada jiwa tasawuf, dia akan letak sebenarnya kerja ni tidak mendatangkan duit. Sebab duit itu Allah tak pakai dah. Oh, banyak kita akan dapat, bila kita akan dapat, bila kita akan kaya raya, bila kita akan jatuh miskin, contoh alhamdulillah. Semua ni telah ditetapkan oleh Allah SWT. Lepas tu kita kerja sebab apa? Kalau ikut ni, kalau saya tak kerja pun rezeki akan sampai tak, sebab telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kenapa kita berusaha? Sebab Allah suruh kita berusaha. Berusaha bukan sebab usaha tu mendatangkan rezeki. Berusaha kerana Allah suruh kita mengambil sebab. Al-akhdhu bil asbab. Kita mengambil sebab. Okey, kalau ikutnya dapat rezeki dengan cara berusaha, maka berusaha. Bukan sebab berusaha mendatangkan rezeki, kerana Allah suruh kita berusaha. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah, dia ada satu syair yang menarik tentang syuri. Dia kata apa? Wa rizquka laisa yunkisuhu ta'anni. Rezeki kamu tidak akan berkurangan kalau kamu melambat-lambatkan pekerjaan. Segi hakikatnya. Wa rizquka laisa yunkisuhu ta'anni wa laisa yazidu fir rizqil anahu. Bahkan rezeki kamu tidak akan bertambah kalau kamu berusaha keras. Kalau kamu lambat-lambat, rezeki tak berkurang. Kalau kamu kejar, orang kata kejar nak usaha sungguh-sungguh, gila-gila ni untuk dapatkan duit, sebenarnya kegilaan kamu usaha tu tidak akan menambahkan rezeki, kerana ketetapan rezeki itu telah diputuskan oleh Allah SWT. Tapi kenapa kita usaha? Sebab usaha itu adalah ibadah. Kalaulah makna ini berjaya diterapkan dalam jiwa kita, seseorang itu tidak akan takut untuk mempertahankan Islam. Dia tidak akan risau dengan ugutan. Oh, ugut saya apa? Bukan awak yang bagi rezeki.